Yang pertama, dia jadi rahsia sebab akal manusia ni memang lemah nak faham benda tu, jadilah rahsia. Yang kedua, akal manusia boleh faham, tapi bukan semua orang, sebahagian orang saja. Dan kalau diceritakan kepada orang ramai, takut jadi fitnah. Sebab tu dia rahsia. Yang ketiga, dia tak disebut secara terang-terang, secara sindiran. Jadi yang dia nak sebut terang-terang tu tadi, macam dia cakap tadi lah, anak saya tu masak nasi pun tak lepas lagi. Itu yang terang. Yang tersiratnya, yang rahsia, yang tersembunyinya, saya tak bercadang nak bagi anak saya kahwin sekarang. Maksud dia nak tolaklah peminangan orang ni. Itu rahsia dia tu. Jadi dia tak cakap rahsia tu, dia cakap kinayah. Yang keempat, sesuatu itu jadi rahsia sebab belum dilalui, belum merasa, belum tengok sendiri lagi. Yang kelima, sesuatu itu jadi rahsia sebab dia ni kena takwil, baru boleh faham. Kalau kita tak takwil, bahaya. Muka surat 359. Kalau anda mengatakan ayat-ayat Quran, hadis-hadis ni ada pentakwilan, ada ayat-ayat Quran, ada hadis-hadis yang ditakwil, jadi ada masalah. Nak percaya yang mana? Nak percaya yang depan ke? Nak percaya yang rahsia tersembunyi ni tu? Jadi Imam Ghazali dia hurai kan, panjang. Kita lompat-lompat sikit. Maka ketahuilah bahawa masalah ini mencetuskan persoalan besar, mendorong kepada ilmu mukasyafah. Soalan yang orang tu tanya tadi, kalau nak dibagi jawapannya ni susah nak bagi sebab dia ni ilmu mukasyafah. Kita sebut tadi, ilmu mukasyafah ni ilmu merasa, ilmu melalui, ilmu merasai, ilmu mengalami. Dia bukan ilmu akal. Kalau kita guna akal nak capai ilmu mukasyafah ni, dia tak boleh dapat. Dia kena lalui sendiri. Jadi Imam Ghazali cakap, aku nak huraikan benda ni susah, sebab dia berkait dengan ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah ni kesudahan segala ilmu, kata Imam Ghazali. Jadi susah nak terang. Tidak untuk sampai kepada terbukanya bagi kita hakikatnya, kerana yang demikian itu tidaklah diberatkan kepada seluruh umat. Jadi cerita hal-hal yang mukasyafah ni bukanlah wajib. Peringkat mukasyafah yang tinggi-tinggi ni bukan wajib. Siapa yang mengucap 2 kalimah syahadah tu kira selesai lah. Yang asas-asas, dia bukan wajib. Tapi kalau kita usaha nak dapat, lagi bagus. Sebab kita kata dulu, dari segi pangkat kita nak ada pertambahan, dari segi gaji nak ada pertambahan, dari segi isteri ada nak tambah, dari segi kenderaan ada nak tambah, dari segi pangkat kita sentiasa nak tambah. Tapi dari segi hubungan dengan Tuhan, cukuplah bawah-bawah, tak payahlah mukasyafah. Jadi kita duk kejar yang mana ni? Duk nampak kita duk kejar makhluk lebih. Yang alam keduniaan makhluk ni semua kita nak tambah. Yang hubungan dengan Tuhan tadi, cukuplah kita buat semayang, puasa, naik haji, ucap 2 kalimah syahadah, berzikir, sembahyang sunat, cukuplah, tak payahlah ilmu-ilmu tasawuf semua. Jadi nampak beza, kita lebihkan pada dunia. Jadi eloklah belajar ilmu tasawuf ni, semoga sampai kepada peringkat mukasyafah. Maka haruslah ada pembicaraan yang singkat saja untuk menghuraikannya. Nak cerita panjang tak boleh, tak sampai, sebab dia ni ilmu mukasyafah. Tapi Imam Ghazali kata dia hurai pendek. Bahkan segala sir yang khusus untuk orang-orang mukharrabun mengetahuinya, di mana tidak ada bersekutu dengan mereka banyak orang yang mengerjakannya, dan mereka melarang menyiarkannya kepada orang banyak, itu adalah terbahagi kepada 5 bahagian. Yang benda yang rahsia-rahsia dalam agama ni ada 5 sebab. Ini nak cerita satu persatu. Tadi kita tengok secara ringkas lah tadi, yang 5 sebab tu. Ni barulah secara mendalam. Sebab yang pertama, kenapa sesuatu itu jadi rahsia? Kenapa benda agama ni jadi rahsia? Sebab akal manusia lemah nak faham benda tu. Contohnya persoalan roh. Jadi akal kita memang tak boleh nak capai. Sebab itu persoalan roh tu jadi rahsia. Bahawa sesuatu itu adalah halus pada dirinya, yang menumpulkan kebanyakan faham pada mengetahuinya. Kalau kita cuba nak faham dengan akal, tak akan sampai, sebab akal kita tumpul.
maka tertentulah mengetahuinya buat orang-orang khawas. Orang-orang khawas ni orang-orang pilihan, orang-orang tertentu saja. Benda-benda kerahsiaan dalam agama ni yang tinggi-tinggi bukan semua orang dapat. Orang-orang tertentu saja. Seumpama kita main badminton, main badminton ramai boleh main, tapi yang nak jadi wakil negara, wakil negeri, wakil sekolah berapa orang? Sebab bakat, mereka saja ada bakat. Daripada 100 orang mungkin 2 orang saja dapat wakili sekolah. Lepas tu mungkin seorang saja dapat wakili daerah. Itu mungkin dia dapat wakili negeri, sebab bakat dia lebih. Dalam keagamaan pun macam tu juga. Dia belajarlah ilmu hakikat, ilmu makrifat, ilmu mukasyafah, belajar tinggi-tinggi, kadang-kadang tak boleh pergi juga. Sebab bakat dia setara tu saja Tuhan bagi. Ada orang dia belajar sikitnya, cepat meningkat berdasarkan bakat. Jadi bakat Tuhan bagi berbeza-beza. Yang penting usaha. Bakat tu urusan Tuhan, urusan kita usaha. Mereka harus, mesti tidak menyiarkannya kepada bukan ahlinya, kerana dapat menimbulkan fitnah. Jadi tak boleh nak cerita rahsia yang mereka tahu ni, tak boleh nak cerita. Disembunyikan rahsia roh dan dilarang Rasulullah SAW menerangkannya adalah termasuk dalam bahagian ini. Tentang roh ni Rasulullah dia tahu, tapi dia tak cerita pada semua orang. Benda ni dia kata rahsia, kerana hakikat roh ni menumpulkan pemahaman daripada mengetahuinya. Nak guna akal, nak faham tentang roh tak boleh nak sampai. Kita boleh tahu sikit-sikit saja apa yang layak bagi roh, apa yang tak layak bagi roh, yang tu je kita tahu. Tentang hakikat roh tu pemahaman kita tak sampai, sebab akal ni bukan alat dia nak capai. Dia kena laluan merasa melalui laluan menghayati. Janganlah anda menyangka hal itu tidak terbuka jelas bagi Rasulullah. Bila kata roh ni benda rahsia, Nabi Muhammad pun tak tahu. Ada Nabi Muhammad dia tahu. Dia tahu. Setakat ni Allah izinkan tahu. Dia tahu. Sebab orang yang tak mengenal roh, maka adalah seolah-olah dia tidak mengenal akan dirinya. Kalau kita tak kenal roh ni, kita ni seolah-olah tak kenal diri. Orang yang tak kenal dirinya, macam mana dia nak mengenal Tuhan? Ni ulama-ulama selalu sebut, khususnya ulama-ulama tasawuf. Kenal diri, kenallah Tuhan. Macam mana cara nak kenal Tuhan? Kenallah diri. Tapi sebab kita tak belajar, kita pun tersalah faham. Bila dia jawab, nak kenal Tuhan, kenallah diri. Kamu kenal diri kamu, kamu kenallah Tuhan. Oh, dia kata aku Tuhan. Sebab kenal diri, aku kenal diri aku kenallah Tuhan. Aku kenal diri aku, oh, akulah Tuhan rupanya. Ni Tuhan belakang ni. Pemahaman salah. Padahal perkataan tu nak cerita benda lain. Kenal diri, kenallah Tuhan. Dia cerita benda lain, itu bahasa kesufian. Bukan dia kata diri dia tu Tuhan, tak. Dan tidaklah jauh dari kebenaran bahawa yang demikian itu adalah terbuka kepada sebahagian wali-wali dan ulama-ulama, meskipun mereka itu bukan Nabi. Cerita tentang roh ni tadi, hakikat roh ni tadi, ulama-ulama, wali-wali dia tahu juga. Walaupun dia benda rahsia, tapi mereka ni tahu juga, setakat yang diizinkan tahu. Tetapi mereka beradab sopan dengan adab kesopanan syariat. Lalu mereka diam dari apa yang didiamkan Nabi daripadanya. Mereka tahu roh ni cerita macam mana, sedikit sebanyak. Tapi nak cerita pada orang awam, tak boleh nak cerita. Bila cerita nanti akan jadi fitnah, sebab akal manusia dia tak akan sampai. Mereka ni tahu hakikat roh ni tadi dengan melalui. Kita nak tahu hakikat roh dengan kita fikir. Akal dia tak boleh sampai. Bahkan mengenal sifat-sifat Allah pun termasuk dalam hal-hal yang tersembunyi. Dalam pelajaran ilmu hakikat dulu kita belajar, yang ada hanya pengetahuan Tuhan. Yang lain-lain ni semua tak tahu belakang. Yang ada hanya kekuatan Tuhan. Yang kita duk kuat, duk angkat tangan, angkat berat, angkat apa semua ni, itu Tuhan yang punya kuasa, bukan kuasa kita. Jadi yang sebenar-benar ada kekuatan Tuhan yang kita tahu. Tahu pelajaran ni, tahu 2 campur 2 berapa, tahu benda-benda dunia lah kita tahu, kita fikir. Itu semua pengetahuan Tuhan.
Kita sebenarnya kosong, tak ada apa-apa. Tuhan pilih kita untuk tahu benda tu, barulah kita tahu. Jadi pengetahuan siapa sebenarnya tu? Pengetahuan Tuhan. Hanya Tuhan saja seorang yang tahu. Hanya Tuhan saja seorang yang kuat. Kita kata, Encik Ali ni dia tu penyayang sungguh dah orang. Pemurah sungguh. Siapa yang buatkan Encik Ali tadi ni penyayang pemurah? Siapa yang pilih dia? Siapa yang gerakkan tangan dia tu nak belai rambut anak-anak yatim? Yang gerakkan tangan dia nak bagi derma kepada orang miskin? Semua tu kerja Tuhan. Jadi yang pemurah, yang penyayang tadi sebenarnya Tuhan. Encik Ali tu kosong, tak ada apa-apa. Dia tempat laluan pekerjaan Tuhan. Dari segi hakikatnya. Sebab Imam Ghazali kata sini, sehingga dapat difahami oleh orang banyak dengan cara yang sesuai, yang disangkakan kepada ilmunya dan kudrahnya sendiri. Ni yang aku tahu 2 campur 2 ni, aku fikir sendiri. Padahal Tuhan punya ilmu tu, dia tak ada kuasa langsung nak faham 2 campur 2 tu tadi. Ni yang aku boleh angkat motor tanggung ni. Ni akulah usaha. Padahal kekuatan angkat motor tanggung atas bahu tadi tu kekuatan Tuhan. Dia tu tempat laluan saja. Jadi sebenarnya yang ada ilmu Tuhan saja, yang ada kekuatan Tuhan saja, dari segi hakikat. Jadi nak cerita susah.